Right. Cerita yang kita nak bawa malam ni adalah cerita berkenaan dengan langkah Dubai. 2-3 orang kontak saya tentang langkah Dubai. Apa cerita? Saya kata dengar live malam ni, saya cerita. Right. Tapi sebelum tu, kita dengar ni. Ini saya sebut Daim. Saya kata tonggak kepada Mahathir adalah Daim. SPRM, siasatan terhadap Daim ikut undang-undang, bukan sasaran politik. SPRM menafikan agensi itu menjadikan Daim sebagai sasaran politik seperti didakwa bekas Menteri Keuangan itu. Menurutnya, siasatan terhadap Daim berdasarkan peruntukan undang dan telah dimulakan sejak Februari lalu berdasarkan maklumat dari Pandora Paper. SPRM ingin membetulkan fakta berhubung kenyataan yang dikeluarkan Daim yang menyebabkan kekeliruan dan salah faham yang tidak perlu berhubung siasatan kesnya. Pertama, SPRM tidak pernah ada bila-bila masa membangkitkan atau mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi yang menuduh Daim melakukan sebarang kesalahan. Kalau nak diikutkan sebenarnya, kalau tak silap baca saya lah, 4 kali sudah Daim diminta untuk mengemukakan aset beliau. Tetapi perkara tersebut tidak berlaku. Dan akhirnya 3 kali 4 kali dia minta dia declare aset, Daim tak declare aset. So akhirnya apa orang kata, SPRM pun mengambil tindakan. Okey, habis kat situ. Bukan habis kat situ, saya nak cerita Dubai ni. Pada 22 hari bulan yang lepas, geng-geng Perikatan Nasional, terutama geng yang pro Atok, telah mengeluarkan kenyataan bahawa dia confident kerajaan akan tumbang pada hari Jumaat. Dia keluarkan kenyataan pada hari Khamis. Hari Jumaat kerajaan tak tumbang. Tup-tup hari Sabtu, hari Jumaat atau hari Sabtu, Daim kena sita. Dan kita kena ingat tuan-tuan, bila bangunan itu disita, dia bukan bangunan tu saja disita. Sebab ini AMLA. AMLA ini berkaitan dengan teroris. AMLA ni berkaitan, dia kalau ikutkan nama panjang AMLA ni, nama panjang dia, nama panjang AMLA ni adalah, dia akta dia panjang. Dipanggil Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001. Antara akta paling panjang dia punya. Saya ulang Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001. Kenapa perkataan anti-terrorism itu sangat penting, tuan-tuan? Okay, saya nak sebut kenapa anti-terrorism itu sangat penting, perkataan tersebut. Baik. So, selepas tu dia diletakkan, harta dia disita di bawah AMLA. Bukan setakat bangunan itu, termasuk semua harta dia yang ada nama dia, termasuk proksi kepada mana-mana syarikat, semua kena beku. Jadi kita kena faham dahulu, di dalam negara, bila AMLA tu dia sudah trigger, dia bukan setakat trigger dalam negara. Dia trigger juga mana-mana harta dia, harta Ismet Ulama Raja di luar negara. Yang ini orang salah faham. Saya ada sebut 750 juta nak dibawa masuk ke dalam negara ini kerana langkah pertama gagal. Apa langkah pertama? Dana untuk membeli ahli parlimen kerajaan untuk lompat. Yang itu gagal. Maka terdapat dana kedua di Dubai. Saya nak bagi tuan-tuan, di Dubai, dia bukan isu sebenarnya untuk menyatakan sokongan ataupun menghantar sokongan kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang ini ramai orang silap, termasuk Jecom. Jecom silap. Okey, saya baca kenyataan Jecom. Jecom kata, Jecom dakwa langkah Dubai dalam pembinaan untuk tumbangkan PMX. Setelah langkah Sheraton dan langkah London, muncul pula langkah Dubai yang didakwa didalangi pemimpin pembangkang termasuk wakil tertentu kerajaan matlamat menjatuhkan kerajaan PMX. Okey. Langkah Dubai, Razali Idris, Ketua Penerangan Parti Bersatu, Datuk Razali Idris memberitahu beliau tidak mempunyai sebarang maklumat berhubung dakwaan mengaitkan sekumpulan ahli parlimen perikatan yang berada di Dubai sebagai percubaan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Menurutnya, isu disebut langkah Dubai tidak pernah dibangkitkan oleh mana-mana ahli parlimen pembangkang
khususnya bersatu. Saya tidak tahu menahu soal itu. Sebab itu saya kata, Dubai ini, memang betul dia tak tahu tuan-tuan. Ni saya nak cerita, Ghazali Idris ni tak tahu. Langkah Dubai itu bukan langkah serah SD kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang itu silapnya. Langkah Dubai ni apa sebenarnya? Langkah Dubai adalah langkah untuk nak, ingat tak 750 juta yang saya sebut tu? Langkau duit itu masuk ke dalam negara kita. Dan ada di kalangan mereka, saya bukan kata yang ada di Dubai, dia melalui antaranya Dubai, tuan-tuan. Untuk tujuan apa? Bawa masuk. Isunya adalah apa? Isunya adalah di mana wang tersebut tidak berjaya dibawa masuk ke dalam negara kita. Kenapa? Ingat tak akta yang saya baca tadi tu, tuan-tuan? Apa nama akta tersebut? Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism, Financing and Proceeds of Anti-Terrorism. Bila anti-terrorism, perkataan itu digunakan, dikeluarkan, dia trigger Interpol, CIA, FBI. Ini bukan cerita fire. Bukan conspiracy theory, tuan-tuan. Dia akan trigger international punya counterparts. Kita memang rapat dengan US. Kita rapat dengan UK. Terutama kalau wang itu lalu dekat kawasan Dubai. Dianggap anti-terrorism money. Stuck dekat situ. Sepatutnya di Dubai inilah tempat dia nak kena bawa duit tersebut. Kalau tak dikenakan bawa amla. Faham tak? Okey, so rancangan dia apa bukan nak serah SD pada Yang di-Pertuan Agong, nak buat apa? Sebenarnya rancangan mereka nak bagi tahu kepada Yang di-Pertuan Agong, yang ni saya tak pasti betul atau tidak, ni saya dengar je, bahawa mereka menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah hilang sokongan daripada ahli parlimen kerajaan. Mereka telah hilang sokongan daripada ahli parlimen kerajaan. Dia bukan, sekarang isu dia bukan nak menyatakan bahawa ada sokongan kepada PN, bukan. Faham maksud saya? Sekarang ini mereka menyatakan bahawa ahli parlimen kerajaan telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Itu yang mereka nak bawa. Itu cerita mereka nak bawa. Isu dia tak boleh bawa cerita tersebut. Kenapa? Sebab duit tu dah tak tahu kat mana. Duit tu tak tahu sangkut kat mana. Nak bagi tu, dia tak ada cash depan mata. Dia orang tak terima cek. Tak terima check on transit. Tak terima post dated check. Tak terima, tuan-tuan. Tak terima. Nanti aku bayar lah, jangan risau. Tak terima. Nak duit masuk. Sebab mereka tak boleh lompat parti. Tetapi mereka boleh menyatakan sokongan atau tidak menyokong. Macam yang 5 orang PN tu buat, kan? Mereka tak perlu keluar parti. 10 orang UMNO, 15 orang UMNO tak perlu keluar parti. Cuma mereka cukup mengatakan kami telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri Malaysia. So GPS campur GRS campur dengan UMNO ini, dalam tim Hishamuddin ini nyatakan ketidakpercayaan kepada Perdana Menteri. Maka dengan itu Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil sidang Parlimen tergembar, adakan undi tidak percaya. Isunya bukan tak serah SD pun, tak ada, tak berjaya. Sebab apa tak berjaya? Fulus wal mamfus, tuan-tuan. Mampus, duit dia tak ada. Duit tu tak sampai. Kerana apa tadi? Amla tadi tu. Saya tak gunakan perkataan langkah Dubai. Sebab tak ada langkah pun. Tak sempat melangkah, tersadung. Langkah pun tak sempat, dia dah tersadung dah. Macam mana nak melangkah? Macam mana nak kata langkah dia sumbang? Langkah pun tak ada, dah tersadung langkah tu. So broker-broker mereka ni broken hearted lah. Sekarang ini kerana apa? Tak berjaya. Jangan kata berjaya melangkah, nak mula langkah pun tak berjaya. Interpol dah masuk, CIA dah masuk. Di tim ni dah berjaya pintas awal. Macam mana kau tahu tak payahlah tanya macam mana aku tahu. Aku tahulah. So mereka di sana untuk tujuan apa?
Tujuannya sebenarnya bukan yang pergi tu. Tuan-tuan jangan ingat yang dapat, yang bawa duit tu ahli parlimen tu bukan. Bukan mereka. Ada satu grup. Ada satu grup yang sepatutnya mereka terima dan mereka bawa untuk nak diagih-agihkan. Tetapi dana tidak kunjung tiba disebabkan oleh tindakan cepat kerajaan kita. Orang kata, 750 juta. Takkan dia nak belanja banyak tu, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok tak yang Tempatan Banjir? Tempatan Banjir itu saja untung 3 bilion. Kalau setakat belanja 1 bilion, untung 3 bilion satu projek. 10 projek? 100 projek? Apa salahnya setakat belanja 1 bilion? Tak ada hal lah. Isu dia, tuan-tuan, kita menghadapi masalah kerana kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni cuba untuk menghapuskan kartel-kartel. Saya baca cerita kartel. Cuba untuk menghapuskan apa lagi, tuan-tuan? Rasuah-rasuah. Cuba untuk menghapuskan kronism-kronism. Dan mereka ini tak puas hati. Itu je sebab dia. Kita berjaya tangkap, dah dedahkan. Ini belum cerita Mahathir kena saman. 2 kes Petronas dan 1 kes lagi yang kes saman Mahathir tu. Dah didedahkan. Tun Daim dah kena sita. Tuan-tuan, saya kata benda yang dibawa ini, we are going against. Kita sedang ini, negara kita sekarang ni sedang nak melawan arus. Saya begitu risaukan keselamatan Perdana Menteri kita, tuan-tuan. Kita doakanlah keselamatan beliau dan beliau akan kekal untuk mempertahankan negara kita daripada korup. Untuk mempertahankan negara kita daripada terus hancur dan dihancurkan oleh lebay-lebay malang dan juga pengikut-pengikut mereka. Dan juga PN-PN ni. Dan juga Atuk Santa Claus. Tu cerita sebenarnya. Tak ada langkah pun. Tak bermula pun langkah tu. Tak sempat nak mula. Dana tak masuk. Tu je. Terima kasih. Oh ya, ramai minat cerita ni 14,000 menonton kita malam ni. Thank you very much. Itu dia, tuan-tuan. Itu daripada saya, insyaAllah. Daripada saya sahaja, itu saja daripada saya pada malam ini, insyaAllah.